Alhamdulillah Ustaz, kita dah pergi ke FB Live dan juga ke recording Alhamdulillah. Kak Syah silakan Ustaz, kita mulakan dengan surah Al-Ahzab. Kenapa Allah suruh ajarkan surah ini kepada para muslimah semua. InsyaAllah teruskan Ustaz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita masuk surah yang baru, Suratul Ahzab. Suratul Ahzab mengandungi berapa ayat? 90 ayat. Dan dia turun di Madinah. Pada tahun yang ke-7. Pada tahun ke-5 Hijrah. Akhir tahun ke-5 Hijrah. Dan waktu itu baru saja selesai Perang Ahzab. Baru saja selesai Perang Ahzab. Dan dia terletak pada bilangan ke-33. Dan dari sudut penurunannya diturunkan sebelum surah Nur. Setahun sebelum surah Nur. Surah yang ke-24. Surah ini dia kalau kita nak jumble up ataupun nak ringkaskan kepada topik-topik tertentu, dia agak sukar sebab Allah terus bercakap dengan Nabi, khitabnya kepada Nabi, dan juga kepada mukminat, wanita-wanita yang beriman, dan ada juga disentuh orang-orang beriman secara umum. Jadi ada banyak pihak dan banyak topik yang disentuh dalamnya. So kalau kita nak ringkaskan tu memang agak sukarlah. Kemudian okey. Surah ini juga menyentuh bab akidah. Bab akidah, dia ada sentuh bab syafaat, pertolongan, bantuan dan pertolongan. Sebab orang-orang Arab Jahiliyah, Yahudi dan Nasrani waktu tu, mereka punya fahaman bahawa ada wali-wali, ada nabi dan juga malaikat boleh beri sokongan kepada mana-mana manusia yang menyeru dan menyembah mereka. Itu konsep syafaat yang dipegang. Dan dia ada dua sisi utama. Sisi pertama, pergolakan, bukan pergolakan lah kot. Allah menghilangkan, membetulkan, mematikan adat resam masyarakat Arab tentang status anak angkat dan hukum yang berkaitan dengannya. Ini melibatkan kehidupan berkeluarga. Nabi SAW. Dan yang kedua tentang peperangan Ahzab itu sendiri.
tentang menjaga negara. So ada dua sisi. Sisi pertama menjaga keluarga, sisi kedua menjaga negara. Dia dimulakan dengan panggilan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Nabi, dan dalam surah ini ada 5 kali ya ayuhan Nabi diulang. Ayat 1, ayat 28, ayat 45, ayat 50 dan ayat 59. Ya ayuhan Nabi. Dan sekali disebut khataman Nabi. Khataman Nabiyyin pada ayat 40. Manakala kalau perkataan An-Nabi diulang sebanyak 15 kali. Rasul pula 13 kali. Dan dalam surah ini juga kita akan jumpa nanti Sirajam Munira. Sirajam Munira buku terbaru Ustaz Syari. Cuma Sirajam Munira tu perkataan yang unik diberikan hanya pada Nabi SAW dan satu gelaran yang macam mana dia gelaran tu gelaran yang luar biasa. Sirajam Munira. Kemudian surah ini juga tadi berkaitan adat resam, tentang anak angkat, tentang apa yang berlaku antara anak angkat Nabi. Okey. So latar belakang surah ini, Nabi ada seorang anak angkat. Nama anak angkat ni Zaid. Cuma asalnya Zaid ni dia jadi hamba kepada Nabi. Kan, dia jadi budak suruhan kepada Nabi. Namun akhlak dan budi pekerti Nabi yang begitu unggul, dia tidak menanggap Zaid ni sebagai hamba, tapi dia menanggapnya sebagai anak angkat. Punya rapat Nabi dengan Zaid ni, sehingga Nabi panggil dia Zaid bin Muhammad. Sampai macam tu, punya sayanglah sebagai anak angkat. Well, Nabi tak ada anak lelaki yang hidup. Ada anak lelaki tapi meninggal waktu kecil. So Zaid ni lah yang dipelihara Nabi, ada di rumah Nabi dan Nabi anggap seperti anak sendiri. Zaid ni seorang hamba, lalu Nabi bebaskan dia dan melayani dengan sangat baik. So selepas hijrah, Nabi kahwinkan Zaid dengan Zainab. ZZ. Nabi kahwinkan Zaid dengan Zainab. Kalau dulu ZZ, Ziana Zain. So hari ini kita belajar ZZ, Zaid dan Zainab. Zainab ni pula bangsawan. Dari keluarga yang have. So asalnya Zainab, keluarga Zainab dan Zaid sendiri macam tak setuju dengan arrange marriage ni. Kan, tak setuju dengan perkahwinan ni. Tapi sebab Nabi sayang pada Zaid dan pada pandangan Nabi tidak membezakan antara bekas hamba dengan bangsawan. Nabi nak hilangkan beza kedudukan dalam masyarakat tu. So, mereka kahwin. So, walaupun asalnya mereka tak setuju, tidak suka,
Tetapi kerana itu cadangan dari Nabi, maka perkahwinan itu dilangsungkan juga. Well, Islam tidak menghalang lelaki dan wanita daripada kedudukan yang berbeza untuk berkahwin. Tetapi ada satu problem yang lelaki, sama ada lelaki dan wanita, takkan boleh tepis, iaitu perasaan. Perasaan. So, emosi dan perasaan inilah yang ada dalam diri kita ni, yang terbentuk daripada sekeliling, kita punya circle, kita punya persekitaran, cara didikan, latar belakang keluarga. So, perkahwinan yang tidak sekufu atau tidak setara, tak sama taraf ini, dia akan ada badai yang akan melanda sepanjang perkahwinan tu. So, yang merasa ini siapa? Zaid dan Zainab. So, bila dah kahwin dan mereka mereka laluinya dan lihat tidak berjalan dengan baik, maka didapati Zaid acap kali juga datang pada Nabi dan beritahu bahawa dia tak sesuai dengan Zainab. Tuan-puan pernah dengar lagu Anak Singkong? Kan? Kau suka McD, aku suka bubur. Tu aku belasah je tu jepit ni. Maksudnya dalam lagu Anak Singkong tu dia bagi tahu dia ni orang kampung, awek dia ni orang bandar. Jadi macam tak ngam, tak sekufu. So Zaid dia jumpa banyak kali jumpa dengan Nabi, bagi tahu dia tak sesuai dengan Zainab. Tapi Nabi pujuk. Pujuk, pertahankan juga perkahwinan tu. So perkahwinan tu akhirnya tak menjadi dan timbullah tak puas hati ke, timbul Yelah, Zainab orang yang ada-ada, Zaid pula hamba, bekas hamba kan. Maka nak selesaikan kekusutan tu, diorang pun berpisah. Diorang pun berpisah. Ada ayat yang jelas yang sebut tentang bagaimana keadaan Zaid tu. Dalam terutama ni, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Kalau di hati kita memang dah tak suka, dia takkan boleh ada perasaan yang sebaliknya. Ni, kalau memang hati kita tak suka, buatlah macam mana pun. Dia memang sukar untuk jadi suka dalam satu-satu masa. Tak mungkin kita marah suami dalam masa yang sama, kita sayang dia. Tak. Tak mungkin. Dia satu-satu perasaan je. Satu-satu perasaan je. Tuan-puan pernah tengok kartun, apa nama kartun tu? Alah, aku lupa dah. Tapi kartun tu, kita punya emosi ni digambarkan macam bola kristal. Ada warna biru, ada warna merah. Apa dah namanya tu? Ingat tak nama kartun? Inside Out. Yes, Inside Out. Dia satu-satu bola dia boleh masuk. Satu-satu masa. Dia takkan boleh ada dua bola. Sebab tempat tu boleh masuk satu je. So Allah kata, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Tak mungkin seorang lelaki ada dua hati dalam rongga tubuh badan dia. Well, lelaki tak boleh, tapi perempuan boleh. Perempuan tak ada hal. Waktu dia mengandung, pasti ada dua hati dalam tubuh badan dia. Begitu sekali. Sebab tu Allah sebut, rajul, lelaki. So, Zaid dan Zainab pun bercerai. Zaid dan Zainab bercerai. Dan
Untuk selesaikan kekusutan tu, well, Zainab kan orang ada-ada. So, orang ada-ada ni, bila dia bercerai, dia macam mana? Dia ada maruah yang perlu dipertahankan. Dia rasa malu, dia rasa macam-macam lah kan. Dan lagi satu, perkahwinan tu diusulkan oleh Nabi. Jadi some sort macam, kami perlulah compensation, ganti rugi. So nak selesaikan kekusutan tu, Allah arahkan Nabi mengahwini Zainab. Sebab, yelah, katalah, um, apa, um, katalah begini. Masyarakat waktu tu, bila dilihat Zaid dan Zainab berpisah, mulut-mulut orang yang susah nak ditutup ni, kan? Mulut-mulut orang yang susah nak ditutup, mesti akan mesti akan bercakap-cakap. Dia mesti masuk melodi ke, akan masuk meletup punya ke, mesti. Kan? Masuk melodi, masuk meletup. So, antara yang dibincangkan ialah, siapa yang bersalah? Zaid ke Zainab? So, bila tengok, Zaid ni anak angkat Nabi kot. Dah tentu didikan Nabi itu kuat. Kan, anak angkat Nabi walaupun dia hamba, tapi mesti akhlaknya pun seperti akhlak Nabi. So, yang receive the blame ialah Zainab. Yang receive the blame ialah Zainab. So Allah arahkan Nabi mengahwini Zainab, nak bagi tahu Zainab ni tak ada problem. Allah nak bagi tahu bahawa perkahwinan ni dia boleh dia diakhiri dengan perceraian. Perceraian bukannya masalah. Perceraian adalah jalan keluar. Jalan keluar kalau kita tak boleh nak pergi dah. Kalau tak sekufu dari sudut apa? Perasaan mungkin, cara berfikir mungkin. Jalan keluarnya ialah perceraian. Sebab tu kenderaan ni paling tidak, mana-mana kenderaan, dia perlu ada gear reverse. Gear reverse, dia tak boleh straight pergi ke depan sahaja. Kereta dia perlu ada gear reverse. Sebab kalau salah jalan, kita perlu undur. Undur ke belakang. Cari jalan lain. Itulah maksud perceraian. So, bila bercerai, kita sepatutnya melihat perceraian itu adalah jalan keluar daripada kemelut yang dihadapi oleh kedua suami isteri itu. Bukan masalah, tapi Allah beri jalan keluar. Tapi biasalah, itu jam kan di Madinah. Dan Madinah ini ada orang munafik. Seorang munafik raise this issue untuk jatuhkan nama baik. Orang munafik raise the issue, kan? Dan adat resam waktu itu, ayah mana boleh kahwin dengan anak menantu. Walaupun anak angkat. Itu jam. So, dia sudah jadi isu kontroversi pada kehidupan berkeluarga Nabi. Kan menyalahi adat. Kan Nabi dalam keadaan diasak dengan tuduhan-tuduhan menyalahi adat, mengahwini anak sendiri. Dan dalam masa yang sama, tentera Ahzab sedang menyerang. Kau rasa? Dengan ada masalah keluarga dan negara sedang menghadapi peperangan, anda rasa macam mana Nabi nak hadapi? Macam mana Nabi nak hadapi? Bukan kecil-kecil punya anak. Ini besar.
So, surah ini menerangkan apa yang berlaku dan bagaimana Allah nak Nabi buat. Jeng, jeng, jeng. Ha, kan? So, ada banyak isu yang akan diselesaikan. Antaranya tentang status anak angkat. Dan dia juga nanti berkait dengan surah Mujadilah tentang panggilan. Itulah saya memanggil Kak Syida sebagai kakak dan saya anggap macam kakak kandung. Panggillah macam mana pun, Kak Syida tak akan jadi kakak kandung saya buat selama-lamanya. Allah bagi tahu macam tu. Ini dalam ayat mana tu? Ayat Waalaikumsalam. Ya, ayat mana? Ayat mana? Hmm. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Apa pun yang kamu panggil lah, perkataanmu itu dia takkan merubah status orang tu. Panggilanmu itu tidak menjadikan dia anakmu. Allah sebut begitu. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Apa yang kau panggil itu, bagaimanapun kau panggil dia, walaupun kau panggil dia Zaid bin Muhammad, dia tidak menjadikan Zaid itu sebagai anak Nabi. Dan Allah kata, "Dzalikum qaulukum bi afwahikum." Itu panggilan-panggilanmu saja. Itu hanya sebutan-sebutanmu saja, tidak menjadikan dia hukum. Tapi problemnya yang buat ni siapa? Nabi. Nabi yang buat. Apa saja tindakan Nabi, perkataan Nabi kan jadi sumber hukum. Dan sekarang Allah beritahu apa yang Nabi sebut tentang hubungan, hubungan darah, kan? Hubungan darah ni Allah sebut sini, hubungan darah dekat sini. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Hubungan darah ini Allah lebih utamakan dalam Quran. So bila bab hubungan darah ni, Nabi panggillah macam mana pun, dia tidak akan merubah hukum asal. Dan lagi satu yang menjadikan ianya getun. Bahasa Jawanya getun. Tak tahu bahasa Melayunya apa. Getun ni macam mana? Getun ni macam um, uh, nak kata menyesal pun ada, bukan menyesal lah kot. Getun. Getun ni macam serba salah. Itu je aku tergambar. Nak buat macam mana kan? Getun. So, perkahwinan tu Nabi yang sarankan. Dilema kot, dilema. Perkahwinan tu Nabi yang sarankan. Dan benda tu tak jadi. Sama macam kita kan suka matchingkan orang. Mentang-mentang kita dah kahwin, nampak orang tu, nampak orang ni, korang dua je lah, kira jadilah. Kan, kadang ustaz-ustaz ni lain dalam dilema. Ustaz, saya dah lama dah gini, ustaz boleh tak carikan mana-mana kawan ustaz yang okey sikit ke, jadikan suami saya. Ustaz ni pun ialah nggih, lurus bendul pergi cari. Sekali bila ditemukan, dikahwinkan, tak sekufu, cerai. Yang jadi serba salah siapa? Ustaz tu. Sekarang ni semua bentuk tu orang munafik jadikan isu. Apa tak boleh pakai yang ini kan. Menariknya surah ini turun sebelum surah An-Nur. Surah An-Nur tu beri saranan untuk orang bujang kahwin. Ini setahun sebelum tu sudah jadi benda ni.
Kan Nabi jadi serba salah. Aku yang cadangkan tapi tak kena. Apa salahnya? Gitu. Itu menandakan bahawa Nabi pun tak tahu tentang masa depan. Nabi tak tahu tentang hati manusia. Yang tahu tentang masa depan, tahu tentang hati manusia ni Allah. Allah. Jadi, kalaupun kita dah usaha, menurut pertimbangan kita, okey, calon lelaki ni baik, calon perempuan ni baik, dan kita pun satukan. Dan kalaupun mereka bercerai, itu bukan salah kita. Kita, itu menunjukkan betapa lemahnya kita. Kita tak tahu tentang masa depan. So, itu bukan salah kita. Bukan bermaksud, kita tak nak tanggungjawab. Tak. Itu bukan salah kita. Jangan bebani hati dan perasaan kita menyesali. Menyesali benda tu. Dan orang-orang munafik ni memang dia nak jatuhkan nama Nabi. Nama Nabi. So, bila sebut tentang tadi tu tentang Nabi dalam dilema. Kemudian tentang hukum anak angkat. Panggillah macam mana pun, dia tidak akan merubah hukum asal. Sebab tu hukum zihar itu, hukum zihar, Allah beri kafarah tu bukan kerana kita memanggil isteri kita, menyamakan isteri kita dengan mak. Kita dihukum, kita didenda kerana perbuatan kita cuba untuk mengharamkan yang halal. Itu poin utama. Attempt percubaan kita untuk mengharamkan yang halal itulah kita didenda dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Bebaskan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun beri makanan kepada 60 orang miskin. Itu zihar. Hukum zihar. Dan isu ini juga disentuh dalam surah ini. Dalam surah ini. So, dia dibahagi kepada beberapa perenggan. Kita panggil perenggan lah kot. Kalau dalam Kompas 114 ni, Ustaz Syari membahagikannya kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perenggan. 6 perenggan. Namun dia ada babak-babak yang kita perlu lihat. Babak pertama ni, ayat pertama sampailah kepada sampai kepada ayat yang ke-8. Ayat pertama sampai ayat ke-8 itu tentang isu perkahwinan tadi. Isu perkahwinan Zainab. Ayat 9, daripada ayat 9 sampailah kepada sampai kepada 27. Ini tentang perang Ahzab. Dan tentang perang Ahzab ni dibahagi kepada 2. Perangai orang-orang munafik dan perangai orang beriman. Itu fasa kedua dan ketiga. Fasa keempat daripada 28, ini tentang kekeluargaan. Daripada 28 sampai mana?
Itu tentang kekeluargaan tu. 28 sampai 35. 35. Isu kekeluargaan. Kekeluargaan. So yang baki saya belum baca. Nanti dah baca, baru kita ulas. So basically, 4 bahagian yang pertama. 1, 2, 3 dan 4. 1 dan 4 tentang perkahwinan. 2 dan 3 tentang peperangan. Tentang peperangan. Rupanya nak menjaga negara, dia juga sama beratnya macam kita nak jaga keluarga. Nak jaga negara sama beratnya macam kita nak jaga keluarga. Sebab kalau kita nak jaga keluarga, kita sedang menghadapi jiwa-jiwa perangai yang berbeza dengan kita. Anak 3 orang, yang sulung begini, yang nombor 2 begini, yang nombor 3 begini. Sama je dengan kita menjaga negara, cuma lebih kompleks. Kita berhadapan dengan manusia yang pelbagai latar belakang, jiwa yang berbeza, kehendak yang berbeza. So, latihannya ialah bagaimana kita boleh menjaga keluarga dengan baik, maka kita ada potensi untuk jadi pemimpin menjaga negara dengan lebih baik. Sebab masalah dalam rumah tangga dan masalah dalam bernegara sebenarnya dia saling mengukuhkan ataupun saling berkait antara satu sama lain. Dan sekarang Nabi menjadi model, diuji supaya kita boleh belajar bagaimana Nabi menghadapi krisis dalam perkahwinan dan dalam masa yang sama krisis yang dihadapi oleh negara Islam Madinah yang baru berusia 5 tahun. Wah, boleh itu macam? Tu dahsyat. Jadi seorang Nabi, dia jadi model dan Allah turunkan satu surah untuk bantu kita. Habis itu kenapa Umar kata, ajarlah pada wanita engkau tentang surah ni. Supaya wanita dapat gambaran bahawa lelaki yang Allah taklifkan sebagai pemimpin itu, dia ada 2 dimensi utama dalam hidup dia. Bagaimana dia dengan keluarga, kehidupan dia dengan keluarga dan kehidupan dia untuk membantu masyarakat secara keseluruhan. Dan supaya wanita bila dia dah faham fungsi itu, dia tak adalah asyik nak membebel je kat rumah. Kan? Asyik nak memberi, bukan asyik nak memberi kot. Kadang-kala ialah wanita dia perlu luahkan dia punya emosi dan dia punya dia punya steam dekat kepala tu. Dengan dia penat, dia kata dia penat dekat rumah, dia perlu juga luahkan itu. So kerjasama dalam memastikan kerukunan rumah tangga itu sebenarnya sangat membantu lelaki untuk kekal firm, terutamanya bila dia jadi pemimpin. Sokongan. So beginilah kot antara mukaddimah ni. Baru mukaddimah. Well, surah jarang-jarang kita lihat kan. Saya pula terbalik Ustaz. Suami yang kuat membebel. Mungkin itu cara dia untuk menghilangkan kemurungan. Menghilangkan kemurungan. Yelah ni nanti aku 2 jam setengah ni membebel depan komputer ni. Lepas tu dah habis bercakap banyak, aku senyap Dah habis perkataan tu, nak cakap apa lagi? Senyap. Kan?
Bini tanya, bang nak makan apa? Itu dia. Itu dia jawab dia. Member lagi angin lah orang tanya nak makan apa, jawab je. Kan. Sebab perkataan yang perlu dikeluarkan satu hari bagi lelaki kan terhad. So begitu tak. Jom kita lihat bermula ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi. Ini panggilan yang cukup mesra dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak panggil Nabi sebagai dengan nama, tak. Allah panggil Nabi dengan jawatan dan penuh kemuliaan. Jadi kita sangat tak wajar untuk menggelar Nabi hanya dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu iringi nama Nabi dengan jawatannya. Kalaupun tidak panggil dia sebagai Rasul atau Rasulullah atau Nabi, kita gandingkan namanya dengan jawatannya itu, dengan panggilannya. So Allah nasihatkan pada Nabi, mengajak pada Nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. What? Allah suruh Nabi bertakwa. Apa ini? Kerana Nabi sedang berhadapan dengan pandangan adat. Adat dan kebiasaan ni, benda yang biasa nak diubah susah. Kan? Hari tu saya ada bagi pandangan picisan je tentang baca maksurat. Tentang baca maksurat. Kan, patut baca maksurat ni per individu. Tapi dah terbiasa baca ramai-ramai, maka orang yang tak ikut baca dipandang slack. Bukan itu tujuan baca maksurat, sehingga kita boleh menghalalkan manusia yang membaca, melihat orang yang tak membaca sebagai orang yang asing. Asalnya dia amalan individu. So saya bagi tahu, tak apa kalau tak baca pun. Tak apa kalau baca sorang-sorang pun. Last kali saya yang dituduh sebagai jahil, bodoh. Kan? Sebab kita nak berhadapan, nak merubah kebiasaan ini, sukar. Lebih-lebih lagi waktu itu masyarakat Arab yang biasa, yang menjadi budaya, anak angkat adalah anak sendiri. So Allah mulakan surah ini dengan ittaqillah. Kau kena firm dengan apa yang Allah beri pada engkau. Jangan patuh orang kafir dan orang munafik. Pedulilah orang nak gelar kau apa. Jangan patuh. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Nak bagi tahu surah ini, arahan dalam dia berat. Dia bukan sekadar adat resam itu, tapi Nabi juga menghadapi perang Ahzab. Dalam perang Ahzab itu pula, Nabi berhadapan dengan 12,000 tentera. 12,000 tentera. Sementara di Madinah hanya ada 3,000 orang, termasuk kanak-kanak, wanita dan orang tua. Plus Madinah, dia punya situasi Madinah. Peta Madinah. Mana Madinah? Ni. Layers. Trade. Macam ni kot. Madinah. So Masjid Nabi dekat sini.
daripada atas, daripada bawah. Kan dia dilindungi oleh dua bukit ni. Dilindungi oleh dua bukit. So kalau orang nak masuk sama ada daripada sini, atau daripada mana lagi satu? Daripada atas ataupun daripada bawah. Allah sebut dalam surah ni. Daripada atas atau dari bawah. 12,000 orang daripada pintu depan. Dekat pintu belakang, ada Yahudi, Bani Quraizah, yang bercadang untuk belot. Berat, ittaqillah. Allah kata, bertakwa pada Allah. Jangan patuh, jangan ikut, jangan patuhi. Jangan ikut kehendak orang-orang kafir dan orang munafik. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Allah kata, innallaha kana aliman hakima. Begitu. Dan Allah mulakan surah ini dengan panduan pada Nabi, jangan takut. Kau relax je. Patuh je pada perintah Allah dan pada perintah apa yang diturunkan, Quran yang diturunkan padamu. So, pertama ittaqillah, yang kedua wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Ikut apa yang diwahyukan kepadamu. Ikut apa yang diwahyukan kepadamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah sangat tahu apa yang kamu hadapi. Allah sangat tahu apa yang kamu sedang lalui. So, nasihat di awal surah ini, nak beritahu pada Nabi dan kita yang membaca bahawa kalau kita stick dengan panduan wahyu, kita sedang bergantung kepada Tuhan yang sangat tahu apa yang bakal berlaku. Kita tahu tak realiti dekat Palestin? Tahu Ustaz, tengok dekat TikTok, tengok dekat X, tengok dekat Facebook. Tak, kita tak tahu realiti yang berlaku di Palestin. Ayat berapa? Ayat berapa? Hunain. Mana ayat dia? Hunain. Hunain, Taubah. 25, 27. Ni. Okey. Apa realiti yang berlaku dekat Gaza, dekat Palestin? Dan kita tahu ke apa maksud menang dan berjaya? Kan, apa sebenarnya yang boleh memuaskan hati orang Palestin yang dikira sebagai inilah kejayaan? Dia dapat balik tanah dia? Kan? Dia dapat negara yang merdeka? Atau apa? Keluar dari penindasan? Apa sebenarnya yang digelar sebagai betul lah, berlaku benda ni, inilah berjaya? Kan, waktu proses perang Hunain, perang Hunain ni, itu jam tentera Islam, Nabi kerahkan 10,000
10,000 tentera Islam melawan tentera kafir. Dan tak cukup 10,000, Nabi arahkan 2,000 lagi yang terdiri dari orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam, pergi join. So 10,000 tambah 2,000 berapa? 12,000. 12,000. Manakala tentera musuh hanya 4,000. Tentera musuh hanya 4,000. Lalu Allah beri komentar. Tentera yang baru masuk Islam, dia rasa apa? Idh a'jabatkum kathratukum. Semasa kamu rasa megah dengan sebab bilangan kamu ramai. Kita 12,000 kot, orang 4,000. Allah kata apa? Falam tughni ankum syai'a. Bilanganmu itu tak dapat membantu kau apa-apa pun. Tak datangkan faedah kepadamu sedikit pun. So kalau kita kata rakyat Palestin tu perlu merdeka, adakah merdeka tu boleh membantu dia? Cuba tengok negara kita merdeka, bantu ke kita punya generasi masyarakat kita untuk dekat pada Tuhan? Tak. Adakah dengan dapat tanah yang dirampas oleh Israel itu akan membantu rakyat Palestin untuk kembali pada Tuhan? Tidak. Kita dapat tanah, anak cucu kita berantakan, gaduh. Allah kata, falam tughni ankum syai'a. Malah kerana kamu bergantung dengan apa yang kamu anggap itulah kemenangan. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Dan kamu rasa bumi yang luas itu sempit bagi kamu. Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kamu lari bertempiaran, berpaling, undur, melarikan diri. Yang kamu rasa, kami usbah, kami besar, kami ramai. Kemudian tatkala hiruk pikuk peperangan berlaku, orang-orang yang baru masuk Islam, belum ada iman, baru masuk Islam, bertempiaran lari, yang kekal ialah mukminin. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Rupanya kemenangan itu pada perang Hunain ialah sakinah. Allah turunkan ketenangan, ketenteraman di hati. Apa guna negara merdeka tapi hati tak tenteram? Apa guna ada tanah yang banyak tapi duk risau rungsing nanti anak beranak aku, cucu cicit aku akan gaduh? Kan? Cuba lihat apa yang berlaku pada Firaun lama sebelum Nabi Musa lahir. Allah datangkan pada Firaun mimpi satu orang lelaki daripada Bani Israel yang akan hancurkan dia punya kerajaan. Mimpi kerajaan hancur, apa yang berlaku di hati Firaun? Dia tak boleh tidur malam. Bertahun lamanya sebab takut. Apa yang dia ada hancur. Itu dia dah ada kuasa. Allah cuma datangkan ketakutan di dalam hati. Menjadikan dia bertindak. Dan ketakutan yang sama sedang didatangkan kepada hati pemimpin Zionis Israel. Takut. Cuba tengok perangai orang takut. Dia nak berperang depan-depan. Tak ada, tak berani. Dia bom dulu tempat tu. Bom, ranapkan. Sebab Allah tidak turunkan ini. Tranquility. Sakinah. Ketenangan. Kemenangan sebenar ialah orang yang tenang. Kalau gaduh suami isteri, tengok siapa yang tenang dulu. Biasanya isteri yang tenang dulu kan.
Atau istri yang disuruh bertenang yang bertenang. Bertenang yang bertenang. Ha, tenang itulah kemenangan. Ha, macam mana nak tenang? Macam mana nak tenang? 76 tahun. Macam mana nak tenang? Dia punya proses tu 76 tahun. Apa yang Palestin sedang hadapi? Bapa mati, mak mati, adik mati, kakak mati depan mata. Allah uji berulang kali. Aku matikan bapa engkau, kau nak cari siapa? Kau matikan mak engkau, kau nak cari siapa? Aku matikan jiran kau nak cari siapa? Aku pesongkan semua raja-raja Arab tak nak bantu kau nak cari siapa? Aku arahkan Israel, tutup sekat bantuan. Kau nak cari siapa? 76 tahun latihan berterusan kepada penduduk Palestin. You name it, dekat West Bank ke dekat Gaza. Sehingga firm dekat hati dia. Terus pada Allah. Kan cuba tengok doktor-doktor dekat dekat hospital dia tu. Dia siap nyanyi bersyair. Datanglah, kami takkan lari. Kami takkan pindah. Bomlah, kami takkan lari. What? Ui, unimaginable, unsangkerable. Kita sebab kita masih lagi dikelilingi dengan orang yang rapat dan dekat yang kita rasa lama lagi. Suatu Allah Subhanahu Wa Taala nak menguatkan Nabi, Allah matikan Khadijah, dimatikan Abu Talib, pergi Taif, tempat dia membesar, dibaling batu. Orang Mekah sendiri tak nak terima, nak bunuh dia, Allah suruh hijrah. Siapa yang ada dengan Nabi? Ahli keluarga, siapa? Tak ada. Ali, usia terlalu jauh. Nabi 40, dia 10 tahun. So, bila kita kata, mata Nasrullah, bila bantuan Allah ni? Bila bantuan Allah ni? Kemudian jawapannya, Allah, inna nasrullahi qarib. Bantuan Allah tu dekat. Dekat tu macam mana? Kau dekatkanlah diri kau dengan Tuhan. Barulah dibantu. Kemenangan sebenar ialah menangnya roh kita dekat dan kembali pada Tuhan. Itulah menang. Bukan sebab dapat kalahkan musuh. Musuh tu Allah yang urus. Kita ni, kita nak pisah dengan duit RM50 untuk disedekahkan dekat tabung masjid pun menggeletar tangan. Baru nak pisah dengan RM50. Rakyat Palestin diuji, rumah barai, hancur. Rumah tak ada. Kan? Dan bayangkan kalau setiap orang beriman, imannya pada level itu. Hanya Allah. Hanya Allah. Come what may be. Semua akan diharungi dengan tabah. Sebab ingatan pada Allah, hatinya hanya Allah. So, arahan pada Nabi SAW, bertakwalah pada Allah dan wattabi' ma yuha ilaika. Anda mau menang perang Palestin, takwa pada Allah dan ikut apa yang diwahyukan. Simple kan arahan tu?
simple. Tapi nak buat tu. Nak buat tu kena berkali-kali diasah dan diuji agar kita benar-benar hanya kembali pada Allah dan hanya akan merujuk kepada sumber wahyu. Kita akan diasah berkali-kali. Kalau sekadar kata aku cinta Allah tapi belum diuji untuk membuktikan cinta, jangan sembanglah. Ikut apa yang diwahyu tu macam mana ustaz? Kita ikut je, ikut. Ikut. Suami kata A, ikut A. Ikut tu macam mana? Kejap. Ada ayat ni kat sini. Ayatnya dekat qad ya'lamu asyihatan walamma minal mu'minin waradda wa anzala wa awrathakum wa in kunta ya nisa wa man yaqnut wa qarna wa dhkurna innal mustamakan. Ini ayat dia. Tidak patut bagi orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan, bila Allah decide, Allah arahkan dan Rasulnya mengarahkan suatu arahan, dia boleh nak minta option, dia memilih untuk ikut atau tak. Tidak patut bagi orang beriman lelaki dan perempuan bila Allah dan Rasulnya menetapkan satu keputusan mengenai satu perkara, mereka mempunyai hak untuk memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Allah suruh labuhkan tudung. Kita ada pilihan? Ya ke? Labuh tudung ustaz, bidang 40. Itu telekung. Kan? Tiada khiyarah, tiada ikhtiar. Kita takkan boleh pilih. Tengok kita punya masyarakat. Dia sentiasa akan nak buat pilihan sendiri. Malah dia rasa sampai ke tahap dia berfikir kalau dia buat baik itu menyalahi apa yang ada dalam hati dia. Dia kata aku bukan baik. Kalau aku buat baik tu aku rasa aku hipokrit. Nak jadi diri sendiri je Ustaz, diorang ni. Tu yang pelik tu. Dia kata aku kena jadi diri sendiri. Diri sendiri tu apa? Kalau jadi diri sendiri, kau tak ikut orang lain. Aku jadi diri sendiri. So ikut suka akulah. Aku nak pakai jeans. Jeans tu bukan asal daripada kau. Jeans tu daripada Levi's tu. Kan? Asalnya Levi's. Levi's ni salah satu puak Yahudi. Salah satu keturunan Yahudi tu. Levi's. Kau kata nak jadi diri kau sendiri. Dan siapa yang paling tahu tentang diri kita? Tuhan. Idza qadallahu wa rasuluhu amra, bila Allah dah tetapkan hukum, ketentuan, ketetapan, peraturan, kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bukan sekadar tak ada pilihan. Kita tak terdetik. Ada option lain tak? Zina sebat 100 kali. Tak ada pilihan lain ke?
Dan Allah tutup ayat itu, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang tidak taat, maka dia telah sesat. Sesat-sesatnya. Bila datang arahan Allah, kita hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama, patuh dan taat. Pilihan kedua, berpaling. Selain daripada ikut, patuh dan taat, itu semua dikira sebagai berpaling. Itu maksud wattabi' ma yuha ilaika. Tak ada pilihan. Itulah pilihannya. Ada pilihan. Tapi orang beriman, dia tidak memilih yang lain. Dia tidak memilih yang lain. Kadang-kadang tuan-puan, pilihan-pilihan ini bukan pilihan besar dan berat pun. Pilihannya macam mana? Kita naik kapal terbang. Seorang-seorang tinggal anak bini. Kan katalah pergi Sabah, pergi Sarawak. Pergi Sabah, pergi Sarawak. So duduk kat sebelah kita ni pelancong perempuan, pelancong asing. Kan? Remaja putih cute macam tu. Dia bukan tahu kita siapa. Kita pun mulalah ulat bulu naik daun. Itu jam kita sedang diberi pilihan. Kau nak kekal dengan akhlak Islam, peraturan-peraturannya, tundukkan pandangan, jaga kehormatan. Atau kau rasa, ya aku dah jauh daripada anak bini, diorang bukan tahu pun. Dan pelancong ni bukan tahu adat resam kita kat sini. Diorang punya kehidupan dah tentu socially acceptable. You menginap kat mana nanti? Dekat KK? Dekat hotel ni. Kebetulan sama. Kita check in sama-sama lah. Jimat sikit duit. Dia bukan pilihan besar pun. Tapi sama ada kita nak mendahulukan nafsu atau mendahulukan wahyu. Malah sewaktu memilih tu, berkreatif. Tak apa, satu malam je. Lepas tu kita hilangkanlah bukti-bukti. Besok okeylah tu. Anak bini bukan tahu pun. Sebab pertimbangannya waktu tu anak bini je. Pertimbangannya waktu tu anak bini. Bukan Tuhan. Wow, dahsyat. So, ittaqillah wattabi' ma yuha ilaik. Dua arahan yang menjadi anchor utama kepada surah ini. Patuh perintah Allah dan ikut wahyu. Ikut wahyu. Dan dalam saya sama apa? Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Kenapa Allah guna perkataan taat? Taat ni apa? Patuh. Ikut. Apa beza tuti' dengan ittabi'? Follow. Ini apa? Obey. Apa beza obey dan follow? Follow ni pilihan. Obey tak ada pilihan. Follow tu pilihan. Obey tak ada pilihan. So, kemudian Allah kata, selepas kau buat semua tu, wa tawakkal 'ala Allah. So, rakyat Palestin, Gaza, kita nampak semua ni. Diorang bertakwa. Diorang ikut. Tabi' ma yuha, ikut. Punya takwa mereka tu, punya takwa.
Kan kita ada nampak video-video doktor wanita yang dia nampak ahli keluarga dia sedang diusung stretcher dan emosi dia memuncak, dia jerit, pergi kejar. Kamera tu ikut dia, berlari. Dalam keadaan begitu, seorang doktor wanita yang emosi dia sedang galau. Sedang galau. Macam mana kita nak tenangkan dia? Kan kalau emosi anak kita terganggu, macam mana kita nak tenangkan dia? Kita kena hug dia, peluk. Kan? Peluk. Berapa ramai orang yang ada kat situ yang boleh peluk dia? Yang boleh terus tenangkan perasaan dia? Dia tak simply pergi peluk siapa-siapa lelaki kat situ. Tak. Dia peluk ahli keluarga dia. Tu. Sama macam tu. Kau dalam keadaan darurat, emergency macam ni, tidak menghalalkan. Tak apalah, marilah aku peluk kau. Yang bukan hubungan mahram. Oi, dahsyat. Lepas tu kita pernah nampak tak? Pernah tak nampak video gambar mayat wanita? Gadis. Tak bertudung. Tak ada. Itu level ittaqillah. Allah bagi contoh depan mata. Allah bagi contoh depan mata. Ittaqillah wattabi' ma yuha ilaik. Kemudian watawakkal Allah. Semua tu Allah beri contoh. Live depan mata pada abad yang ke-21. Dan di hujung Allah kata wakafa billahi wakila. Ayat ni senang disebut wakafa billahi wakila. Tanpa ada sebarang dengung, tanpa ada sebarang qalqalah, tak ada. Tak ada huruf yang sukar. Wakafa billahi wakila. Semua huruf yang ringan. Tapi nak buat tu susah. Nak kafa tu. Nak rasa cukup Allah sebagai wakil. Nak benar-benar jadikan Allah sebagai wakil. Palestin 76 tahun. 76 tahun. Betul. Manusia senang taat bila tak ada pilihan. Ui, dahsyat. Dahsyat. Tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan setiap arahan ini dibahagi kepada 3 ayat. Setiap arahan bagi pada 3 ayat. Ittaqillah wa tabi' ma yuha ilaik wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. So itu adalah anchor. 3 anchor utama surah ini. Dengan kata lain, kalau kita nak belajar tentang tawakal, baca surah ini. Nak belajar tentang ittabi' ma yuha, belajar, baca surah ini. Nak belajar tentang ittaqillah, bacalah surah ini. So, wajar tak kalau surah ini diajarkan kepada anak-anak? Anak-anak perempuan, isteri. Dia mengajar tentang 3 benda. 3 benda. Semuanya adalah berkaitan dengan emosi dan kehendak. Ittaqillah wa tabi' ma yuha ilaik. Kita ada keinginan-keinginan kita dan akhirnya penyerahan. Wa tawakkal 'ala Allah. Nak menyerahkan kepada Allah, kita perlu bebaskan daripada harapan pada makhluk. Dan orang dekat luar kata, mana Raja Arab? Mana Raja Arab? Kenapa dia panggil Raja Arab? Sebab orang dekat luar rasa, oh Raja Arab ni mampu. Ada duit.
So adakah anda nak jeopardize hanya yang layak membantu orang Palestin duit? Anda belum buat penyerahan pada Tuhan. Sebab apa pun masalah, apa pun problem, apa pun jenis penyakit, semua ubatnya hanya datang dari Allah. Kita ni nak boykot, boykot pun jatuh. Jatuh. Kan McDonald boleh pula bagi minum free kepada jemaah. Kenapa baru sekarang? Kenapa tak selama ni kau buat macam tu? Kenapa bila engkau mengalami kerugian, bila ringgitmu diancam, baru kau nak buat baik? Nak pujuk? Kan? Kenapa tak hantar lori McDonald dari Malaysia pergi beratur dekat Rafah tu, sepanjang Rafah? Ambil video. Ini bukti kami benar nak bantu Palestin. Bagi cek 30 juta hantar kepada kerajaan Malaysia. Ini bantuan untuk Palestin. Menafikan terus kami ada bagi 5% pada Israel. Kan? Anda berniaga bergantung kepada manusia beli ke atau bergantung pada Tuhan? Wa tawakkal 'ala Allah. Satu ayat wa kafa billahi wakila. Ayat ni simple, ayat ni ringan. Dia tak ada qalqala, tak ada dengung, tak ada huruf yang sukar disebut, tak. Tapi nak buat tu ringan di mulut, tapi berat kita nak execute. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Inilah 3 serangkai anchor yang Allah siapkan untuk surah ini. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah mulakan dengan realiti hidup manusia. Realiti hidup setiap individu. Dia ada perasaan. Dan perasaan itu dia takkan boleh dinafikan. Kan? Allah tidak jadikan seorang lelaki ada 2 hati dalam rongga dia. Allah guna jaufi. Jaufi ni rongga. Allah tidak kata sudur. Tapi rongga. Rongga ni apa? Daripada atas sampailah ke bawah. Sampailah ke perut. Daripada atas sampailah ke perut. Rongga. Jauh. Dan memang lelaki tak mungkin secara realiti, literal dan ya, tersurat dan tersirat, memang lelaki takkan ada 2 hati. Kalau wanita, ya, dia mungkin ada 2 hati waktu dia mengandung. Contoh, kalau hati dia dah tak suka, kan, tak suka gila-gila punya, dia takkan ada satu lagi hati yang masih sayang gila-gila. Tak ada. Bila dia dah tak sayang, dia dah takkan sayang. Hati dia takkan boleh ada 2 perasaan dalam satu masa. Tak. So Allah guna perkataan jauh. Bukan menggunakan perkataan sudur. So ayat ini, seorang lelaki tidak boleh ada cinta dan benci dalam satu masa. So, kalau dia cinta, dia cinta. Kalau dia benci, dia benci. Inilah mungkin ujian besar
pada kita semua. Kecintaan pada manusia mendahului kecintaan pada Allah. Lalu bila Allah tarik apa yang kita cinta itu, kita nangis gila-gila tu. Dan untuk itu, bila diuji begitu, hati kita akan mencari cinta yang mana? Masih mencari cinta pada manusia lain? Maka Allah beri ujian spesial kepada rakyat Palestin. Dimatikan kecintaan-kecintaan ini. Biar hati dia hanya cinta pada Allah. Dia tak mungkin ada dua hati dalam rongga dia. Ataupun maksud ayat ini, dia tak boleh ikut syariat Allah dan dalam masa yang sama buat syariat sendiri. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia tak boleh, saya sembahyang maghrib, tapi saya nak buat 6 rakaat. Tak boleh, tak boleh. Itu bukan maghrib. Walaupun dia kata aku sembahyang maghrib ni. Tak boleh. Ikut syariat Allah, tapi dengan membuat syariat sendiri. Tak. Sama juga kita takkan boleh campurkan Muslim dan kafir. Kalau hati dia Muslim, Muslim. Sebab orang munafik sendiri, dia ada masa hati dia bulat Islam. Ada masanya hati dia bulat kafir. Dia takkan boleh campur. Serentak tak? Tak mungkin. So, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Dia untuk first half ni, dia adalah tentang komentar Allah tentang apa yang berlaku antara Zaid dan Zainab. Hati manusia takkan boleh dipaksa. Hati dia, bila dia tak selesa, dia tak serasi, dia takkan boleh dipaksa untuk serasi. Allah kata, ma ja'alallahu rajulin min qalbayni fi jawfi. Bila tak serasi, dia memang akan tak serasi. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum. Dan Allah tidak jadikan isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibu. Kan zihar ialah kita gelar isteri menyamakan dengan ibu. So sekarang Allah beritahu, apapun yang kamu ungkapkan, perkataanmu tidak perkataan ziharmu tidak menjadikan isterimu jadi ibu. Perkataan ziharmu itu tidak menjadikan isterimu sebagai ibu. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Sama juga kedudukannya, panggilanmu terhadap anak angkatmu tidak menjadikan dia anakmu. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Itu hanya omong-omong kamu saja. Itu hanya perasaan kamu saja. Itu hanyalah perkataanmu, perkataan di mulutmu saja. Sementara wallahu yaqulul haqq, sementara apa yang disebut oleh Allah itulah peraturan, itulah yang sebenar. Wallahu yahdis sabil. Allah benar-benar menunjuk akan jalan yang patut dilalui. So ayat ini sentuh 2-3 perkara. Pertama tentang emosi, tentang hati. Bila dia dah firm, dia hanya menempati satu keputusan. Dia takkan boleh ada keputusan berlawan. Walaupun hati itu dipanggil sebagai qalbun, berbolak-balik, qalbun. Kemudian perkataan yang kita keluarkan, gelaran yang kita beri.
Orang tu panggil saya apa? Jahil, bodoh. Itu hanya perkataan dia. Itu hanya perkataan dia. So jangan ambil hati sangat. Kan? Ataupun um, apa yang Nabi buat, dia panggil Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Itu hanya perkataan Nabi. So dekat sini Allah betulkan, Allah tegur Nabi. Itu hanya perkataanmu. Dan saranan daripada Allah kepada Nabi agar lebih berhati-hati bila nak menyebut. Sebab apa yang datang daripada Nabi adalah hukum dan peraturan. So kita bukanlah dikira aku ikut sunnah Nabi ni. Nabi pun panggil Zaid, Zaid bin Muhammad. Aku bolehlah panggil anak aku sebagai ikut nama aku. Tak. Ayat inilah menafikan. Menafikannya. Kemudian, ud'uhum li'abaihim. Panggillah anak-anak itu, panggillah mereka berbinkan dengan nama bapa. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Itu lebih molek di sisi Allah. Dan panggil dengan nama bapa. Ud'uhum li'abaihim, sama ada panggil sekali dengan bin nama bapa dia, ataupun panggillah dengan panggilan yang bapa dia panggil. Ini asal masuk Islam je kena tukar nama Islam. Sejak bila pula Umar tu memang nama Islam? Umar kekal nama Umar sewaktu sebelum dia Islam, sehingga dia menjadi khalifah, nama dia Umar. Abu Bakar terima gelaran yang sama. Kan? Suhaib Ar-Rumi, orang Rom, kalau Islam, nama sebelum Islam dia Suhaib. Nama lepas Islam Suhaib. Salman Al-Farisi, orang Parsi, sebelum Islam nama dia Salman, lepas Islam nama dia Salman. Bila masa pula Nabi mengarahkan, kalau dah masuk Islam ni kena tukar nama. Nama Wong Fei Hung, masuk Islam, kena tukarlah nama Muhammad Wong. Kepala, ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka ikut panggilan yang bapa dia bagi. Kau bukan bapa dia. Ni aku marah. Apa kata, mana nak tukar nama orang ni, kenapa? Lebih Islamik. Part mana yang Islamik? Kan, ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka sebab yang bagi nama tu bapa dia. Bapa dia beri nama dengan penuh kasih dan sayang. Bila kita tukar nama dia, kan, bila kita tukar nama dia, apa bapa dia rasa? Dia ni aku besarkan tahu. Anak aku bagi dia nama. Yang korang orang luar ni, yang baru kenal dia sehari dua, ajak dia masuk Islam, kau tukar nama dia, apa sah? Teruk betul lah agama kau ni. Apa perasaan mak dia? Jauh. Dia bukan sekadar jauh hati daripada anak dia. Dia jauh hati daripada Islam. Tak tahulah kata, huwa aqsatu indallah. Inilah tindakan yang lebih adil, lebih baik di sisi Allah. Dan kalau nama dia Kristian, kenalah tukar Kristian. Kan, asalkan nama tu tak adalah unsur-unsur syirik, unsur-unsur yang unsur-unsur yang tak elok. Apa? Ya. Gitu. Dia kalau tak, ud'uhum li'abaihim. Dan Allah sentuh juga ayat ini tentang bukan sahaja
Allah kritik tentang panggilan Nabi pada Zaid. Tetapi Allah nak beritahu tentang implikasi panggilan-panggilan ni. Kan bapak dia akan jauh hati, mak dia akan jauh hati. Nah, mentang-mentang dia anak yatim, jangan mentang-mentang dia anak yatim, dia hamba, maka kita sewenang-wenang nak tukar dia punya susul galur. Jangan macam tu. Bukankah itu tanda kita ni selfish, pentingkan diri? Tukar nama, adakah dengan tukar nama itu akan lebih mengukuhkan agama ni? Akan lebih menjadikan dia tawakal ala Allah, akan lebih menjadikan dia ittaqillah, akan lebih menjadikan dia ittabi' ma yuha ilaik? Tidak kan? Tak. Dan akhirnya walau macam mana pun kita lihat, jam telah menunjukkan 8.58, maka kita kena berhenti dulu, kembali kepada moderator. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Maklum Ustaz ada kita lagi saya pastikan Ustaz, dengan anak pun dah dapat makan semua. Kita pun pagi-pagi tadi dah orang kata memang dah prepare untuk kelas. Jadi mak-mak pun nak ke dapur jugalah, tengok apa kat dapur tu nak kena siap-siap kan. Peyuk ke kuali-kuali nak kena apa, nak kena betul-betulkan. So insya-Allah Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi ni. Walaupun awal pagi morning blind, morning glory, tapi kehadiran dalam 70 lebih Ustaz. Alhamdulillah. Sebab surah Al-Ahzab ni penting kan, apa yang Allah sampaikan pada kita lah muslimat dan juga persepsi kita hari ini berubahlah dengan ayat pertama tadi apa yang Ustaz jelaskan berkenaan dengan kata kronologi daripada pernikahan Zaid dan juga Zainab binti Jahsy tu. Hari ini Ustaz jelaskan, jadi nampaklah dia punya cerita yang sebenar, kisah yang sebenarnya. Apa-apa pun terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi ini. InsyaAllah kita sambung pada Rabu depan jika ada kelebihan daripada Ustaz lah, insyaAllah. So dengan itu yang kita endkan sisi kita dengan tafsir kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah Terima khairan. kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Wajida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semua. semua. Terima kasih, Terima kasih Syida. semua. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Syida. Sama-sama. Mak Sama-sama. Terima bersarapan. kasih Ustaz. Terima kasih Cik Zul kan? Cik Zul so, ada seorang Ya. sudi bersama-sama kita. Terima kasih semua, jom kita ke dapur lah. Dapur kita dah menunggu tu kan. InsyaAllah orang dapur pun dah tunggu kat dapur tu. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi Terima kasih jumpa pada semua. minggu Terima depan. kasih Syida. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Munirah. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You Morning Kak Azhar? morning blind ya Syida. Iya, morning blind kita hari ni. Alhamdulillah. Partisipan pun ramai juga walaupun morning blind kan. Satu malam Alhamdulillah. tidur lambat. Ha? Malam dah habis lewat juga kan. Ya, Betul. Betul. Semalam Kak Syida tu dah skip dah tu. Masa tak larat nak tunggu dah kan. Dah siap-siap untuk Landin nak mengenangkan pagi ni ada kelas juga. Saya nak prepare tu. Pagi ni juga kan. Itu nampak Kak Azhar, Lina dan Dr. Munirah masih selamat lagi. Masih orang kata semangat lagi semalam kan. makin lewat makin segar. I can stand it anymore. Ali, So, budak bulu pun tak nak tidur. Okey, jumpa lagi kan? Kita lagi Okey. insyaAllah. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Ila wabarakatuh. liqa. Ila liqa.